Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam tafsir surah Az-Zumar pada ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin." Kita lihat afaman syarahallah. Terjemahan dia adakah sama? Adakah sama orang yang mana Allah Ta'ala membuka hatinya, meluaskan hatinya untuk menerima Islam, dan Allah Ta'ala memberi cahaya kepada hatinya sehingga sabitlah cahaya tersebut kukuh di dalam hatinya. Fahuwa ala nurim min rabbih, maka dia berada di atas petunjuk, di atas keyakinan, atas agama yang benar. Dalam ayat ini ada yang telah dimahzufkan takdir dia. Ayat ini diringkas. Adakah orang yang Allah Ta'ala telah luaskan hati dia untuk menerima Islam, beri petunjuk di hati dia untuk menerima Islam? Adakah sama orang ini seperti orang buta, orang yang mana buta hati, yang berpaling daripada Islam? Adakah sama atau tidak sama? Imam At-Tabari menyatakan ayat ini tidak memberi jawapan. Ijtiza' bi ma'rifatis sami'in. Cukup dengan mengetahui orang yang mendengar ayat ini, cukup dia dapat faham, dia dapat tahu. Dan juga ada petunjuk dalil selepas ayat ini. Takdir je, kaman aqsallahu qalbahu wa akhlahu min zikrihi hatta daqa an istima'il haqq wa ittiba'il huda. Adakah sama orang yang Allah beri keluasan, kelapangan pada hati untuk terima Islam? Adakah sama seperti orang yang Allah Ta'ala keraskan hati dia, Allah Ta'ala kosongkan hati daripada mengingati Allah, sehingga sempitlah hati dia daripada untuk menerima kebenaran, mendengar kebenaran dan mengikut petunjuk. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah bagi orang yang keras hatinya, orang yang tidak lembut hatinya, tidak khusyuk hatinya untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan min zikrillah, iaitu disebutkan zikrillah yang dimaksudkan adalah Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan sebagai peringatan kepada hamba-Nya. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah dalam kesesatan yang nyata, yang jelas. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah selesai, Allah Ta'ala dah selesai apa? Selesai menceritakan perumpamaan demi perumpamaan, maka Allah Ta'ala iringi selepas daripada ini. Allah Ta'ala menyatakan tentang Quran adalah sebab untuk mendapat cahaya dan juga petunjuk dan penawar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quranul Karim, iaitu ahsanul kalam, sebaik-baik perkataan. Abu Hayyan menyatakan dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit, apa dia? Al-ibtida' bismillah, dimulakan ayat 23 ni dengan Allah. Allahu nazzala, Allah Ta'ala yang menurunkan.
untuk memberi tahu tafkhim lil tafkhim lil munzil, nak bagi tahu betapa agungnya zat yang menurunkan Al-Quran ini. Sebab tu Allah Ta'ala letakkan yang first sekali pada ayat 23, Allahu. Kemudian Allah Ta'ala mengangkat Al-Quran, juga mengangkat orang yang mengagungkan Al-Quran. Kitaban mutasyabihan, Allah Ta'ala menurunkan sebaik-baik percakapan, iaitu Al-Quran. Kitaban mutasyabihan, iaitu kitab Quran mutasyabihan, yang menyerupai sebahagian dengan sebahagian yang lain, sama dari segi fasahahnya, dari segi balaghahnya, kesusastraannya, tanasub, kesesuaian, kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, tanpa sebarang kontradiksi dan juga pertembungan. Tak ada ayat A kata begini, ayat B kata tidak ada. Kalau ada pertembungan, kita tak faham maksud sebenarnya ayat tersebut. Jadi di sini itu dipanggil sebagai kitabam mutasyabihan, Quran yang ada persamaan sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Masani yataqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Masani bermaksud yang berulang-ulang padanya peringatan, hukum hakam, halal dan haram. Wa taraddada fihi al-qasas, dan juga berulang-ulang cerita, perkhabaran yang tak pernah jemu. Imam At-Tabari menyatakan berulang ayat Quran di dalam, Imam At-Tabari menyatakan berulang-ulang. Masani ini bermaksud ayat-ayat yang berulang, cerita tentang kisah, perkhabaran, keputusan ataupun hukum hakam dan juga hujjah. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang mana akan tegaklah bulu roma ataupun kulit orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang beriman. Ketika mana dibacakan ayat Quran, maka mereka berasa sungguh hebat ayat-ayat Allah Ta'ala ni, mulianya ayat-ayat Allah, sehingga apa? Sehingga tegaknya bulu roma mereka. Kulit badan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka menjadi seram. Kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang, tenteram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum, lembutlah kulit mereka, tenang, hati mereka tenang, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir menyatakan pada ayat 23 ni, mereka bila mana mereka mendengar ayat-ayat rahmat, ayat-ayat ihsan, ayat kebaikan, Allah buat baik kepada kita, maka lembut kulit mereka, hati mereka terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Imam Al-Arifun, ulama-ulama yang hikmah, mereka menyatakan idza nazaru ila alimil jalal tashu wa in laha lahum atharun min alimil jimal wa ashu. Ibnu Katsir sendiri menyatakan ini adalah sifat al-abrar. Ayat 23 ni adalah sifat al-abrar. Apa sifat al-abrar? Orang-orang yang baik ketika mana mendengar kalamul jabbar, perkataan Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka baca beberapa ayat tentang janji baik, janji yang menakutkan, dan juga membaca ayat yang ada unsur-unsur tahdid ataupun gertakan, maka meremang bulu roma mereka, kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka membaca ayat-ayat rahmat, maka hati mereka lembut, kerana mereka mengharapkan dan mereka bercita-cita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah petunjuk Allah yang Allah Taala berikan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Al-Quran, itulah Al-Quran yang mana sifatnya memberi petunjuk kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki di kalangan makhluknya. Wa man yudlilillah, siapa yang Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya, maka Allah Ta'ala menghinakannya, maka Allah Ta'ala jadikan hati dia keras, hati dia gelap.
fama lahu min had, tidak ada baginya yang membimbing dia, yang menunjukkan ke arah jalan yang benar selepas daripada Allah Ta'ala memberi kesesatan kepada mereka. Ayat yang berikutnya, ayat ke-24. Jadi dalam ayat ke-22, 23 nak bagi tahu ahlul iman dan taqwa ini, mereka ni khusyuk bila mendengar ayat Quran. Mereka faham, mereka teliti, mereka amati, memberi kesan dalam hati mereka. Adapun ahlul maksiat, mereka tak ada manfaat. Mereka dengar Quran pun macam tak ada kesan apa-apa, tak ada rasa apa-apa. Ayat ke-24, afaman yattaqi biwajhihi su'al 'adzabi yawmal qiyamah wa qila lidh-dhalimin dhuqu ma kuntum taksibun. Maka adakah orang yang mana menjadikan mukanya sebagai wiqayah, pelindung daripada azab neraka Jahannam, kaman huwa aminun minal azab. Adakah orang yang menjadikan mukanya sebagai pelindung daripada azab Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti seperti orang yang mana dia terselamat daripada azab Allah? Ulama tafsir menyatakan al-wajhu, bila disebut tentang al-wajhu, wajah, afaman yattaqi biwajhihi, orang yang menjadikan muka dia sebagai pelindung, perisai untuk mengelakkan daripada mendapat azab Allah Ta'ala. Muka adalah anggota yang termulia. Fa idza waqa'a al-insan fi syai'in min al-makhafif fa innahu yaj'alu yadahu wiqayah liwajhihi. Bila mana seseorang itu dia terjatuh, tak kira dalam parit ke, dalam longkang ke, di jalan raya ke, di rumah ke, maka bila dia sedar, dia akan menjadikan tangannya sebagai perisai daripada mukanya terkena pada tanah tersebut. Wa aidil kuffar, sedangkan tangan orang-orang kafir maghlulah, terikat pada hari kiamat. Fa idza waqa'a al-insan fi syai'in fa idza ulqu fin nar, apabila mereka dicampakkan dalam api neraka, mereka tak dapati sesuatu yang dapat memelihara mereka melainkan wajah mereka. Itu orang-orang kafir di akhirat nanti. Dalam ayat ke-24 ini nak bagi tahu kepada kita apa dia, orang yang menahan mukanya daripada azab yang buruk pada hari kiamat nanti, adakah sama seperti orang terselamat daripada azab? Sebab apa dia letakkan muka, tak letakkan tangan, kaki? Kerana muka tempat yang paling mulia. Kita nak selamatkan muka, jatuh motor nak selamatkan muka, kita akan gunakan apa cara sekalipun, tangan, kaki, untuk muka kita tak kena perjalanan tah, untuk menyelamatkan muka kita. Bila kita jatuh, automatik dengan sendirinya tangan akan bergerak untuk selamatkan muka kita terlebih dahulu. Okey. Dan nak memberitahu kepada kita, tangan orang kafir akan dibelenggu, diikat pada hari kiamat nanti. Bila mereka dicampak dalam neraka, mereka tak dapati apa-apa dah, tak boleh nak bergerak, nak cover mereka daripada azab Allah Ta'ala ni. Bagaimana nak lindung diri mereka? Kaki tangan dah kena ikat, muka lah mereka tahan, seolah-olah sebagai perisai mereka daripada terkena azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qila lidh-dhalimin dhuqu ma kuntum taksibun, dikatakan kepada orang yang zalim, orang kafir, penjaga neraka Jahannam berkata kepada orang kafir, zuqu, rasakanlah, rasakanlah apa yang dahulu kamu telah usahakan di kehidupan dunia, iaitu kekufuran, kemaksiatan, dan sekarang ini kamu rasalah keadaan azab, siksaan di hari akhirat. Ayat yang ke-25, kadzdzabal ladzina min qablihim fa'atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Umat sebelum daripada mereka yang telah terdahulu, mereka telah dustakan. Mereka dustakan apa? Orang-orang musyrikin, apabila datang kepada mereka azab secara tiba-tiba,
mereka tidak menyedarinya, dan pada ketika itu barulah mereka rasa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-25 ni telah mendustakan umat sebelum daripada mereka. Sebelum orang kafir Quraisy Makkah ni telah datang kepada mereka azab daripada satu arah yang tak terlintas di fikiran mereka, dan mereka tak tahu itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Fa azaqahumullahu al-khizya fil hayatid dunya wa la'azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Allah Taala memberi rasa kepada mereka kehinaan di kehidupan dunia. Wala azabul akhirat akbar, kehinaan di hari akhirat. Azab di hari akhirat itu yang disediakan untuk mereka lebih besar berbanding azab siksaan di kehidupan dunia. Lau kanu ya'lamun, kalaulah di sisi mereka ada pengetahuan, ada kefahaman perumpamaan yang kita berikan, yang Allah Taala berikan sebelum ini. Kalau mereka faham apa yang mereka dustakan, pasti mereka akan takut betapa besarnya azab di akhirat berbanding azab dunia. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Sesungguhnya Quran menjelaskan kepada manusia, Allah Taala menjelaskan kepada manusia mengenai di dalam Al-Quran ini pelbagai perumpamaan yang bermanfaat dan juga kisah-kisah yang jelas yang mereka perlukan kepadanya. La'allahum yatazakkarun, mudah-mudahan mereka mengambil pengajaran, pengiktibaran dengan kisah dan juga gertakan daripada Al-Quranul Karim. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Quran yang berbahasa Arab, benda yang dibaca Quran berbahasa Arab, laqtilafihi biwajhi minal wujuh, tidak ada kebengkokan padanya, iaitu tidak ada perbezaan ataupun pertembungan antara satu dengan yang lain. La'allahum yattaqun, supaya mereka takutkan Allah, mereka jauh perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan yang lain, orang mensyirikkan Allah dan juga orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pengiktibaran yang kita boleh ambil pada ayat yang sebelum ini, berhati-hatilah pendustaan terhadap Rasul adalah apa yang Rasul bawa datang, mendustakan perkara yang Rasul bawa datang, itu adalah sebab untuk turunnya azab Allah, sama ada di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat, ataupun dua-dua sekali, kehidupan dunia pun kena azab, kehidupan akhirat pun kena azab. Dan Quran tidak meninggalkan satu pun daripada urusan dunia dan juga akhirat, melainkan Quran akan terangkan, sama ada berbentuk ijmal secara dasar ataupun secara terperinci. Dan Quran banyak memberi perumpamaan kepada manusia supaya mereka mengambil pengajaran. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Kemudian Allah Ta'ala memberi perumpamaan kepada kamu wahai manusia dengan perumpamaan ini. Seorang lelaki minal mamalik, seorang lelaki daripada beberapa tuan yang berkongsi padanya pemilikan. Antara mereka ada ikhtilafun wa tanazu'an, ada pertelingkahan, perbalahan. Yatajazabunahu fi hawaijihim, mereka mengambil hamba ini untuk keperluan hajat mereka. Hadza ya'muruhu bi amrin wa zaka ya'muruhu bi mukhalafatihi. Ini lelaki yang dijadikan hamba ini disuruhnya dengan satu perkara, manakala
pemilik yang kedua suruh perkara yang lain, pemilik yang ketiga suruh perkara yang lain. Wa huwa mutahayyirun muwazza'il qalbi la yadri liman yarda. Jadi dia pun kebingungan. Sekejap orang suruh buat A, sekejap orang suruh buat B, sekejap orang suruh buat C. Yang mana satu nak buat, yang mana satu yang betul. La yadri, dia pun tak tahu liman yarda, bos yang pertama suka ke, kedua atau ketiga. Wa rajulan salaman li rajulin, dan juga perumpamaan satu lagi yang mana seorang lelaki salaman li rajulin, yang mana tidak memilikinya melainkan seorang yang satu, hamba yang mana tuan dia hanya satu dan mempunyai akhlak yang baik. Tadi tu banyak tuan, kemudian akhlak buruk akhlak, sayyi'ul akhlak. Seorang paksa suruh buat yang A, seorang lagi paksa suruh buat yang B, seorang lagi paksa suruh buat yang C. Mana satu yang betul, dia pun dah pening kepala, dah kebingungan. Maka hamba yang dimiliki bagi tuan yang satu, dia akan berkhidmat dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam perkhidmatannya, memberi perkhidmatan. Dan wala yalqa min sayyidihi illa ihsanan, dia tak bertemu dengan tuannya melainkan dia akan membalas kebaikan, buat kebaikan. Hal yastawiyani masalah, adakah sama lelaki ini dengan lelaki itu? Dari sudut keadaannya sama ataupun tidak? Fi husnul hal, wa rahatul bal, keadaan dia bagus ataupun tidak? Seperti itulah tidak sama sebenarnya. Orang yang beriman, yang mengesahkan Allah, yang Tuhan dia satu, berserta dengan orang yang mana dia ambil Tuhan banyak, sampai 10 Tuhan dia ada, tak sama. Ibnu Abbas menyatakan ayat ini adalah perumpamaan. Ayat ini adalah perumpamaan, memberi satu perumpamaan bagi orang musyrik dan juga orang yang mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Razi sendiri menyatakan juga, dia menyatakan hadza mislu darabin fi ghayatil husni fi taqbih syirik. Ini perumpamaan yang sungguh cantik dalam memburukkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melihat baiknya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, bahkan kebanyakan di kalangan mereka tidak mengetahui. Perumpamaan yang jelas, sejelas-jelasnya. Maknanya segala puji milik Allah yang mendirikan hujah ke atas mereka, tetapi kebanyakan di kalangan orang musyrikin, mereka tak mengetahui kebenaran. Mereka tidak mengetahui kebenaran. Mereka itu dalam kejahilan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, kamu akan mati seperti mana mereka-mereka ini akan mati. Tidak ada seorang pun yang kekal di dunia ini. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat nanti, kamu akan berkumpul di sisi Allah Ta'ala di akhirat. Wa takhtasimun fima bainakum, dan kamu akan berbalah mengenai sesama kamu daripada perkara-perkara yang dizalimi dan juga urusan dunia, urusan agama. Dan di sanalah di akhirat nanti akan diputuskan sesama kamu ahkamul hakimin, iaitu diputuskan sesama kamu oleh Allah Subhanahu wa taala di mahkamah Allah, yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang zalim, siapa yang dizalimi. Semua akan dilaksanakan di mahkamah Allah di akhirat nanti. Insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang ke-32, insya-Allah 10 ayat kita bincangkan pada pagi ini. Semoga Allah Taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan, supaya majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.